bukan menyantuni, keras juga. Allah Subhanahu wa taala sebut qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Terjemahannya qatil, perangilah. Keras tu. Perangilah siapa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, dan mereka pula tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu dari orang-orang di kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka membayar jizyah, cukai, dengan keadaan taat dan merendah diri. Maknanya mereka patuh pada sistem Islam. Tuan-tuan, ayat ini pun tidak boleh dibaca bersendirian. Kalau berlaku di negeri kita, dia baru masuk Islam, dia dapat Islam, dia dalam penjara. Cuma bila dia masuk Islam, baca ayat Quran, dia jumpa ayat ini dulu. Dia jumpa ayat ini dulu. Maka dia bila dibaca ayat ini, dia rasa dia sudah membakar imannya. Bila terbakar imannya, dia kata ayat, dia kata qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Kamu perangi orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dia pun keluar ke jalan, dia bunuh 2 orang British. Orang kafir, dia bunuh. Undang-undang sana, undang-undang terbaru, iaitu kalau ada orang Islam bunuh sesiapa tepi jalan, bukan setakat pembunuh sahaja yang diheret, dia akan cari mana taman dia duduk, masjid mana yang dia sembahyang, imam mana yang jadi imam masjid itu. Semua kena. Semua kena. Walhal kadang-kadang imam tak ajar begitu. Dah saya cerita macam ni, tiba-tiba seorang masuk, bukan daripada awal tadi. Bila saya baca ayat ini, dia pun duduk, dia terus baca ayat ini. Kemudian dia keluar nanti, dia terbakar dirinya tu, dia kata lepas ini dia bunuh orang lain. Sedangkan ke imam tak ada gitu, tapi undang-undang di sana melibatkan orang yang tak bersalah pun kena heret sekali. Ayat ini betul sekali sangat keras, dan ini tidak boleh dibaca berasingan. Contoh ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Address kepada kita, orang beriman. Sekali lagi Allah orang qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Perangilah orang-orang kafir musyrik yang berdekatan dengan kamu. Baca ayat ini saja, balik sekejap lagi, tengok jiran kita, dia kena dulu. Sebelum itu, ayatnya ayat keras. Kemudian wal yajidu fikum ghilzah. Biarkan mereka merasai sikap keras yang ada pada kamu. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Ini adalah sekumpulan ayat-ayat yang keras. Yang tadi menyantuni, yang ini tegas dan tuntas. Kata macam mana nak selesaikan? Jadi daripada 2 kesimpulan ayat tadi, 2 kumpulan ayat tadi, kita nak ambil sikap macam mana? Ayat tadi mengajar kita umat Islam dengan bukan Islam tidak 24 jam sentiasa nyebut tentu atas nama rahmatan lil alamin, atas nama berdakwah, maka segala-galanya nyebut tentu dengan orang kafir. Dan bukan selama-lamanya sentiasa bertindak keras. Atas nama dia kafir,
terus diserang ataupun terus dibunuh. Bukan juga begitu. Dan apabila kita hendak memilih sikap, sama ada kita nak berlembut ataupun berkeras, bagaimana kita nak menentukan? Apa benchmark dia? Kita perlu jelas antara prinsip agama dan juga yang bukan prinsip agama. Kalau jiran kita, orang kafir, duduk dengan kita, dia marah kita sebab longkang depan rumah kita itu kita tak pandai nak bersihkan sampai membiak dia terjentik nyamuk Aedes sampai ada demam dengue. Dia marah kita. Berhak tak dia marah kita? Dan kita mengaku kita bersalah. Tapi kalau dia marah kita sebab agama, sebab atas nama kita di Islam, dia tak suka tengok anak perempuan kita pakai tudung, dia tak suka tengok kita ini rajin pergi masjid, yang ini kita tidak boleh kompromi. Yang awal tadi sebab bertakung air, ya, kita mengaku kita bersihkan dan sebagainya. Contoh mudah, contoh kecil. Baik, kalau isu-isu tertentu dia marah kepada orang Islam, sebab orang Islam ni pada pandangan dia, orang Islam banyak berlaku rasuah contohnya, berhak marah kita. Rasuah itu bukan ajaran Islam, rasuah itu adalah sifat manusia itu, kelemahan manusia itu. Tapi kalau kita marah, kalau dia marah kita sebab kita nak mempertahankan Islam itu, kita nak berpegang teguh dengan ajaran Islam, yang ini kita tidak boleh melakukan. Perlu membeza antara prinsip agama dan bukan prinsip agama. Kita tengok penyelesaian dalam surah Al-Mumtahinah atau surah Mumtahanah. Ini cukup jelas bagaimana hubungan kita dengan mereka. Dalam surah Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Cukup jelas. Wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Bermaksud Allah tidak melarang kamu untuk tabarruhum, untuk berbuat baik, wa tuqsitu dan berlaku adil. Itu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir alladzina lam yuqatilukum fid din. Benchmark nomor 1, orang kafir yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu. Yang itu kita bersungguh-sungguh, kami bersungguh-sungguh lawan puak-puak komando itu, sebab mereka sudah cuba merungkai hak orang Islam sendiri dari sudut hukum hakam dia, hak untuk murtad, hak supaya jangan berlaku amar ma'ruf nahi munkar. Kalau boleh mereka nak khalwat jangan ditangkap, kalau berzina suka sama suka jangan diambil tindakan. Itu sudah mencampuri hal ehwal kita. Dan mereka cukup tidak setuju meletakkan Islam itu sebagai agama persekutuan. Mereka mewar-warkan 50 tahun lebih, mereka menganggap Islam itu agama rasmi. Bukan begitu. Lawyer bernama Edmund apa itu, ketika yang di-Pertuan Agong menitahkan bahawa Islam Allah hanya boleh digunakan oleh orang-orang Islam, maka lawyer Edmund dikata orang bukan Islam tidak terikat dengan titah dan juga tidak terikat dengan fatwa. Dan dia berkata Malaysia adalah negara sekular. Dia berdalilkan penghakiman Tun Saleh Abbas dalam kes Mio Atiqur Rahmat, Cik Man Cik Sok. Tuan-tuan lagi tahu tak? Tuan-tuan sekalian, kita tengok. Saya berkali-kali menegaskan Malaysia ini disyahadahkan, 2 kalimah syahadah kepada negara Malaysia ini ialah arti ketiga perlembagaan negara.
Islam adalah agama persekutuan. Tuan-tuan, bila Tuan Saleh Abbas kata negara ini mengamalkan undang-undang sekular, bukan bermakna negara ini negara sekular. Perlembagaan itu pembentukan negara, undang-undang itu perjalanan negara. Dua benda beza. Perlembagaan itu adalah pembentukan negara. Undang-undang yang dijalankan ialah perjalanan negara. Adakah undang-undang negara yang tidak diikut Islam menggugurkan negara ini daripada negara Islam? Saya bagi contoh. Ahmad itu dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Batang tubuh dia itu dibina atas Islam. Tapi perjalanan hidup dia tak sembahyang. Perjalanan hidup dia kalau perempuan dia tak tutup aurat. Adakah perjalanan hidup begitu menafikan dia itu adalah Islam? Selama mana dia tidak menghalalkan benda yang haram, maknanya keculasan berlaku. Jadi tuan-tuan sekalian, kita mengakui negara ini tidak melaksanakan hudud, betul. Tapi jangan mudah untuk buka ruang kepada orang lain memudah-mudahkan mengatakan negara ini sekular. Maka bila disebut negara sekular, tuan-tuan sekalian, apa hujah kita nak tolak tuntutan supaya senang murtad? Sebab negara bukan Islam. Apa hujah kita nak tolak tuntutan mereka LGBT? Kita bukan negara Islam. Tuan-tuan sekalian, yang di-Pertuan Agong itu raja kepada orang Islam dan orang bukan Islam. Raja. Baik, kita terima kata lawyer dia kata, fatwa tidak mengikat orang bukan Islam. Betul. Tapi fatwa yang tidak mengikat orang Islam, fatwa itu diambil oleh raja sebagai ketua negara dan dijadikan undang-undang. Dia valid kepada rakyatnya yang Muslim dan bukan Muslim. Itu perkara yang sangat asas. Bahkan kalimah Allah itu dibicara di mahkamah sivil, itu mahkamah syariah. Di mahkamah sivil. Jadi tuan-tuan sekalian, bukan setakat amendment ini sahaja yang mempertikaikan itu, tetapi malangnya di kalangan umat Islam sendiri. Tuan-tuan, kita kena beza. Kita tidak mempertahankan batang tubuh, tapi kita mempertahankan institusi. Institusi beraja, institusi sultan, institusi fatwa, institusi jabatan agama, itu institusi. Yang mengisi itu manusia-manusia itu bertukar ganti, tuan-tuan. Sebab itu Islam datang, dia tak cantas institusi sultan. Sebab ada kalanya institusi sultan itu diisi oleh sultan yang beriman, seperti Sultan Muhammad Al-Fatih. Di dalam hal ini, tuan-tuan sekalian, kita kena melihat secara sedikit analisa dan kajian. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak sadar lagi detail isu perlembagaan dan penolakan terhadap apa yang disebut oleh program Edmund ini, sekali lagi saya jemput tuan-tuan untuk menekuni ISMA Web. Di situ tuan-tuan boleh jumpa banyak. Kita lawan balik pandangan-pandangan ini dari sudut syaratnya, dari sudut syarat. Dalam surah Mumtahanah ini, ayat ini menyebut Allah tidak melarang kamu dari berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu dengan kerana agama kamu. Satu sebab utama. Yang kedua, kamu tidak dilarang berbuat baik kepada orang-orang yang lam yukhrijukum min diyarikum, itu orang yang tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu, yaitu tidak menghalau kamu. Tuan-tuan sekalian, kita sangat sedih dengan cerita yang baru kita terima daripada Burma, Myanmar.
bulan Mac 2013 ini akan melakukan bancian rakyat Myanmar. Dan kerajaan Myanmar, Tentera Myanmar hari ini cuba untuk dibuat cleansing etnik, dipanggil pemusnahan etnik. Dan mereka kalau boleh mewujudkan supaya puak Rohingya Muslim ini kalau boleh tidak ada wujud lagi di bumi Myanmar. Sudah keluar undang-undang, iaitu lelaki berumur 10 tahun ke atas hendaklah ditangkap di sebuah negara yang di dalam negara berkenaan dinobatkan Nobel pejuang hak asasi manusia Aung San Suu Kyi. Itu peringkat pengusiran, bukan pengusiran daripada kampung, pengusiran dari sudut wujud manusia di atas muka bumi. Jadi kalau kita berkampung dengan satu taman dengan orang Cina, orang India, dia tak bermusuh kita sebab agama kita. Mungkin dia bermusuh dengan kita sebab kita tak pandai untuk berinteraksi dengan dia. Kalau dia bermusuh dengan kita bukan sebab agama, duduk sebelah kita, tak halau kita, tak ada masalah. Kami tidak pernah memusuhi orang kafir, tetapi kami memusuhi orang kafir yang memusuhi kami. Jadi Allah tidak larang kita berbuat baik dengan orang yang tidak memerangi kita sebab agama kita dan tidak mengeluarkan kita daripada kampung-kampung kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil. Sebenarnya Allah suka orang yang adil. Banyak sangat cerita-cerita yang sangat hebat bagaimana dalam sejarah Islam, bagaimana keadilan itu diberikan walaupun orang itu orang kafir. Banyak sangat. Tapi ayat selepas itu Allah memberikan garis panduan. Patut kita dah faham lah tadi ayat yang awal tadi kita baca. Kebalikan daripada itulah yang kita dibenarkan berperang dengan mereka. Tapi Allah sengaja ulang sekali lagi. Innama, hanya saja, yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humul zalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi agama kamu, memerangi kamu kerana agama kamu. Teman rapat. Dalam ayat yang ini disebut bitanah. Bitanah ni maksudnya yang duduk satu selimut. Segala rahsia kita terlondek pada dia. Tak boleh. Tuan buka surah Maidah, buka juzuk ke-5, muka surat terakhir juzuk ke-5. Firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihim sabila basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Beri khabar gembira pada orang-orang munafik dengan azab yang pedih. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Mereka melantik berkawan dengan orang-orang kafir walaupun di kalangan mereka ada orang-orang yang beriman. Ayabtaguna 'indahumul 'izzah, kata Allah. Adakah mereka ingin mencari kemuliaan di sisi mereka? Tinggalkan orang beriman, bersahabat rapat sehingga segala rahsia didondehkan kepada orang kafir. Adakah dengan cara itu untuk kita mencari izzah, mencari kemuliaan? Ayabtaguna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'an. Hanya sesungguhnya izzah, kemegahan itu, kemuliaan itu milik Allah sahaja. Dalam pertikaian kalimah Allah, kita mesti rasa izzah dengan penyelesaian Islam. Dan kita jangan merasa izzah dengan kita meletakkan biar ia diselesaikan oleh satu jantan kosong. Kita mesti rasa izzah dengan penyelesaian.
yaitu orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, halau, ataupun wadhaharu ala ikhrajikum, ataupun dia membantu orang lain untuk mengusir kamu daripada kampung halaman kamu. Ingatlah, sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim mengikut definisi Quran. Kataan zalim hari ini cuba untuk dinormalisasikan. Zalim itu sebagai satu etika, satu nilai yang dikongsi oleh semua agama. Betul, ada perkataan zalim, nilainya dikongsi oleh semua agama. Tapi sebagai orang Islam, di samping menilaikan perkataan zalim yang dikongsi oleh semua agama, kita kena kembali kepada Quran. Siapa yang dikatakan zalim itu? Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah zalim yang paling besar. Tuan-tuan, ayat yang kita baca, ayat santunan yang selalu disalahartikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat. Katakan rahmat, rahmatan lil alamin, yang sering jadi hujah untuk membenarkan supaya kita bersikap lunak dengan orang lain walaupun dia dah sentuh agama kita, dah mula sentuh kelambu kita sendiri. Tapi dia kata, kan Islam ini rahmat lil alamin, berpada-padalah. Tuan-tuan, kita tengok penafsirannya dalam beberapa kitab tafsir. Ibnu Abbas menukilkan bahawa perkataan rahmatan lil alamin, rahmat kepada alam itu ialah sesiapa yang mengikut baginda Nabi SAW, maka dia mendapat rahmat di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang tak ikut Nabi pun dapat rahmat juga. Rahmat dalam arti kata ialah mereka tidak diseksa dan ditelan bumi dan dihujani batu dari langit seperti kaum-kaum terdahulu. Umat terdahulu bila Nabi berdakwah, yang beriman selamatlah. Yang tak beriman, balasan Allah kepada mereka adalah mereka akan dihilangkan daripada muka bumi ini sekaligus, sama ada ditelan ataupun dihujani batu daripada langit. Maknanya hilang, habis keturunan dia, habis langsung. Tapi bagi umat Nabi Muhammad SAW yang tidak menerima dakwah Nabi SAW, Allah tidak seksa, dihapuskan sampai tahap itu. Itu rahmatnya. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, ketika beliau mengulas mengenai lil alamin. Alam ini pun orang Melayu sudah ambil perkataan ini sebagai alam, masih Allah, satu yang selain daripada Allah itu alam. Jadi dikatakan Nabi Muhammad SAW itu rahmat kepada alamin. Itu alamin itu siapa? Adakah termasuk alamin itu termasuk orang kafir? Ibnu Qayyim menyebut bahawa seluruh alam secara umumnya mendapat manfaat rahmat daripada pengutusan Nabi SAW. Semua dapat. Bila semua itu dibahagi dua, satu pengikut Nabi, satu yang lawan Nabi. Kedua-dua ini dapat manfaat. Tapi macam mana manfaat yang mereka dapat? Pertama, adapun pengikut baginda, iaitu orang beriman serupa kita insya-Allah, maka mereka mencapai manfaatnya adalah kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Itu satu hal. Adapun musuh-musuh yang perangi Nabi, maka mendapat juga manfaat daripada pengutusan Nabi. Bagaimana? Maka penyegeraan, pembunuhan dan kematian mereka adalah lebih baik daripada mereka terus hidup. Maksudnya tentu sekalian, bila Nabi SAW nak para sahabat berperang lawan orang kafir, kalau kita faham macam kita faham sekarang, rahmat kepada alam, jangan dibunuhlah. Dan pengutusan Nabi itu sebagai rahmat, jadi biarkanlah dia hidup.
Tapi sebaliknya berlaku, yang musuh Nabi pancung, Nabi bunuh. Atau nak katakan rahmat macam mana? Rupanya diulas oleh Ibn Qayyim, dia kata mereka itu disegerakan pembunuhan dan kematian sebab pembunuhan dan kematian bagi mereka adalah lebih baik daripada mereka itu hidup. Rahmat juga tu. Kerana hidupnya mereka bermakna bertambah kuat azab ke atas mereka di akhirat kelak, sedangkan mereka telah diputuskan untuk mendapat kecelakaan, maka penyegeraan kematian mereka adalah lebih baik daripada mereka yang panjang umur di dalam kekufuran. Itu rahmatan lil alamin. Jadi ayat tadi tak ada kena-mengena, tuan-tuan sekalian, dengan isu berlembut dalam isu penguasaan undang-undang dalam sebuah negara Islam. Apa yang dibuat oleh rakan-rakan di JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, dari sudut undang-undangnya dia tidak menyalahi undang-undang. Panjang ceritanya, tuan-tuan sekalian. Tapi kesimpulan yang kita buat dia dari sudut syaraknya berhak negara Islam yang diberi amanah untuk jaga Islam, untuk dia melakukan satu tindakan yang tindakan itu adalah untuk menyelamatkan masa depan bangsa Islam. Dari sudut undang-undang memang dibenarkan oleh undang-undang negara. Ibn Qayyim pula menjelaskan jelas menumpukan rahmat ke atas rakyat Islam dalam negara Islam berasaskan perjanjian mereka sebagai rakyat. Jadi dalam konteks negara kita, perjanjian mereka sebagai rakyat, mereka kena patuh kepada undang-undang yang sedia ada. Dan sesungguhnya rahmat yang paling asli adalah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita memerangi syirik sebab dia zalim. Inna syirka la dzulmun azim. Tauhid itulah yang dikatakan rahmat yang sebenar-benar. Ayat setelahnya menyebut qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fahal antum muslimun. Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku mengenai ketuhanan ialah bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang bersifat esa. Maka adakah kamu mau menurut apa yang diwahyukan kepada kamu? Tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita tidak rela mereka menamakan berhala mereka dengan Allah. Sebab bagi kita Allah itu kudus. Tauhid. Saya tutup kata-kata. Sesungguhnya inilah unsur tonggak rahmat dalam risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmat itu adalah tauhid. Bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk menyedarkan manusia tentang tauhid. Kita kekalkan Allah itu sebagai Tuhan kita yang tauhid, mengesakan Allah Taala. Unsur tauhid mutlak yang menyelamatkan manusia daripada sangkaan-sangkaan jahiliyah, daripada beban berhala, daripada tekanan-tekanan waham dan khurafat. Tauhid yang mendirikan kehidupan di atasnya asas yang kukuh, maka ia mengikat kehidupan dengan alam wujud keseluruhannya berdasarkan undang-undang alam yang jelas dan tetap. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan sekalian, rahmatan lil alamin, rahmat itu adalah tauhid. Sebab bila Islam yang bawa tauhid itu menguasai manusia tidak lagi terikat dengan benda-benda batu yang tak ada kuasa apa, tapi dia rela